Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Bang. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Bagi korang yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol merah tu dan tekan loncengnya sekali supaya korang akan dapat notification bila aku upload video ke dalam channel aku nanti. Dalam video kali ni aku akan ceritakan serba sedikit tentang salah seorang novelis yang aku minat dalam genre seram dan misteri ni, iaitu Tamajalis. Dan aku akan buat sequence tentang buku bercakap dengan jin yang telah beliau karang, iaitu dari jilid 1, siri 1 dan siri 2. Nama sebenar Tamajalis ialah Ahmad Mahmud atau Ahmad atau Muhammad Razi Mahmud. Beliau dilahirkan pada 13 September 1940 di Beruas, Perak. Bersekolah di Sekolah Teknik Ipoh dalam jurusan bidang tukang kayu dan binaan. Kemudian menjadi juru teknik rendah di sebuah jabatan kerajaan selama 3 bulan pada tahun 1959. Lepas tu menjadi buruh kereta api KTMB selama 5 hari. Awal tahun 1960-an dulu dia beralih menjadi buruh kasar pula, buat jana elektrik dekat Cameron Highland. Lepas tu menjadi pemberita sambilan untuk akhbar Warta Negara, Utusan Melayu, Berita Harian dan beberapa majalah hiburan di Singapura. Tamajalis pernah berkhidmat dengan Tentera Wataniah dari tahun 1964 hingga 1966. Dia dilantik sebagai kerani pengedaran di Utusan Melayu Berhad, Cawangan Ipoh pada tahun 1970 hingga 1977. Apabila berhijrah ke Kuala Lumpur, dia dilantik sebagai penyunting akhbar harian Watan pada tahun 1977 hingga 79. Kemudian menjadi sebagai editor majalah penerbitan abadi seperti Widya, Aktua dan Rintis. Pada tahun 1981 dia dilantik sebagai timbalan ketua pengarang kumpulan Varia Pop Sendirian Berhad yang menerbitkan majalah Varia Pop, Varia Sari dan Family. Di sebalik nama Tamajalis ada seorang lagi penulis yang menggunakan nama Tamajalis, iaitu A. Jalil Miran, bekas wartawan tabloid Buletin Rakyat dan Buletin Utama. A. Jalil Miran telah meninggal dunia pada usia 57 tahun kerana sakit jantung. Jalil Miran turut menulis untuk Variasi, Varia Pop dan hal ini diakui sendiri oleh Ahmad Mahmud atau Tamajalis. Novel siri bercakap dengan jin tersiar dalam majalah Variasi dari April 1981 hingga Januari 2005. Novel ni adalah yang terpanjang di Malaysia, Asia Tenggara dan antarabangsa guys. Beliau menggunakan nama samaran Tamajalis. Pada 1980-an, majalah Variasi pernah dicetak guys 120,000 naskah sebulan mengatasi majalah Mastika terbitan Utusan Melayu. Beliau menghasilkan novel ni dari April 1985 hingga Januari 2005, iaitu selama 23 tahun 6 bulan guys. Penulis Zabidin Ismail selaku Presiden Persatuan Karyawan Perak menyatakan bahawa siri bercakap dengan jin ni merupakan siri cerita kreatif Melayu yang terbanyak dan paling lama bersiaran dalam sebuah majalah di Malaysia. Sebanyak 221 siri telah dibukukan dengan pelbagai tajuk dan paparan corak kulit yang menarik lagi menyeramkan, dimuatkan dalam 16 buah buku. Sebuah buku siri bercakap dengan jin mengandungi kira-kira 24 siri. Namun demikian terdapat sebanyak 63 siri, iaitu siri 222 hingga 284 belum lagi dibukukan. So banyak lagi lah buku ni guys. Siri bercakap dengan jin ni memaparkan kisah hantu, jin dan makhluk halus dalam kehidupan masyarakat Melayu. Ia memaparkan sosio budaya, psikologi, falsafah, petua, perubatan tradisional, mistik, keagamaan, seni persilatan, kebatinan, sejarah tempatan, geografi, pemburuan, penggembaraan di tanah Melayu dan Sumatera, terutama sekali di Jambi, Kerinci, Bangkahulu dan Aceh, serta kepakaran menundukkan makhluk halus. Kelainan novel ni ialah ia memaparkan kisah benar guys atau separuh benar yang dialami penulis Ahmad Mahmud atau Tamajalis. Tamajalis bercerita tentang kehebatan datuk dia, iaitu Kulub Muhammad Diah atau Long Mat Piah ataupun Long Piah. Penulisan bercorak memori atau autobiografi ini dipercayai oleh pembaca kerana watak-watak yang disebut memang wujud guys. Contohnya kehebatan Pak Hitam dari Kampung Gajah. Sebenarnya guys, Tamajalis menulis siri bercakap dengan jin ni atas permintaan kawan dia guys, Datuk Mustafa Tun, seorang penerbit dan penulis majalah Variasi. Pejabat Variasi terletak di Jalan Raja Alang, Kuala Lumpur. Mustafa tu melantik Ahmad Mahmud sebagai ketua pengarang Varia Pop Group dan sebagai jalan meningkatkan pengedaran siri bercakap dengan jin telah diusahakan dan terbukti berjaya guys. Siri bercakap dengan jin dianggap sebagai karya klasik setanding dengan Misa Melayu, Anggung Cik Tunggal, Awang Sulung Merah Muda, Hikayat Malim Deman, Hikayat Raja Muda dan Hikayat Malim Dewa, dan menjadi magnum opus atau karya agung bagi negeri Perak. Guys, aku ringkaskan nama Tamajalis ni kepada TJ. Okey, senang aku nak sebut nanti.
Pada satu petang dalam tahun 1960, time tu Datuk Siti J ni dah berumur 57 tahun. Masa dia tengah membersihkan senapang kampung dia dekat anjung rumah, dia cakap dekat TJ, "Kamu usah jadi pemburu." "Kenapa tu?" tanya Siti J ni. Tapi Datuk dia tak jawab. Datuk dia terus menimang-nimang senapang dia. Lepas tu dia pergi ambil golok perak dia. Dia asal golok dia di batu dekat kepala tangga rumah. TJ tengah tunggu jawapan dari Datuk dia ni. "Aku tak mahu cucu-cucu aku jadi pemburu." Tiba-tiba Datuk dia bersuara. Terus Datuk dia duduk dekat anjung rumah tu balik. Bila dah dengar Datuk dia cakap macam tu, TJ malas nak tanya lagi. Sebab Datuk dia ni senang naik angin guys. Datuk Siti J ni pula jenis tak suka orang bangkang cakap dia guys. Terutama sekali dari anak cucu dia sendiri guys. Datuk Siti J ni memang handal buat memburu ni. Tak ramai orang kampung mandi upih ni macam Datuk dia. Mandi upih ni nama kampung TJ lah. Kalau buat memburu ni memang Datuk dia cukup suka guys. Hampir seluruh hutan jajahan dinding dia dah masuk. Orang-orang kampung cakap Datuk Siti J ni bukan pemburu biasa, pemburu yang ada isi guys. Yelah, hutan yang tak pernah manusia masuk, dia dah masuk dulu dah. Datuk Siti J ni pula jenis yang tak tembak sebarangan dekat binatang-binatang buruan dia. Macam dekat perut ke, kat leher ke, kat kaki dia tak tembak. Dia akan aim tepat di antara kedua-dua kening binatang tu. Dan setiap kali Datuk Siti J ni masuk hutan, dia akan memulakan langkah dengan kaki kiri dulu. Kedua tumit dia tak pinjak tanah tau. Alah, macam jengkit-jengkit tu. Lepas 5 tapak baru dia jalan macam biasa guys. Lepas tu dia berhenti membaca sesuatu, and then dia patahkan kayu ranting yang berada di bawah ketak kanan dia. Lepas tu dia lempar belah kiri. So dia macam masuk hutan lah. Hutan ada ranting yang lalu dekat bawah atau ketiak dia tu. Dia patah, dia baling belah kiri. Datuk TJ ni dapat senapang bukan sebab dia kerja home guard ke, AP ke. Bukan bib. AP ni macam polis bantuan sekarang ni lah. Dia minta sendiri dekat kerajaan. Alasan dia sebab dia nak jaga tanah dia yang seluas 15 ekar dari serangan monyet dan babi hutan. Permohonan dia diluluskan lepas pegawai polis Tuan D.O. ketua kampung periksa tanah dia. Dia beli senapang dari Taiping dalam tahun 1949. Sejak itulah Datuk Siti J ni selalu memburu dengan senapang. Sebelum ni dia memburu dengan buat jerat je guys. Banyak jugalah perkara-perkara aneh yang dilalui sepanjang dia pergi memburu tu. Dan Siti J ni pula antara cucu yang selalu mendengar cerita-cerita dari Datuk dia. Sebab Siti J ni selalu tolong Datuk dia mencangkul dekat kebun. Kadang-kadang teman Datuk dia pergi surau. Datuk Siti J ni memang sayang gila dekat dia. Sebab Siti J ni cucu pertama dari anak sulung dia, iaitu ibu TJ. TJ ni tahu apa kelemahan dan kegemaran Datuk dia. Datuk dia memang pemurah dan suka mendengar orang mengaji Quran. Kebetulan pula Siti J ni antara orang yang terkenal pandai mengaji Al-Quran dekat kampung tu. Datuk dia memang tak kedekut guys. Selalu dia bagi duit dekat orang yang mengaji. Tapi Datuk dia tak bagi sendiri. Dia suruh Siti J ni yang bagi. Biasanya kalau Datuk dia bagi RM10, Siti J ni akan bagi separuh je. Separuh lagi dia masuk poket. Bijak tak? Datuk dia pernah cerita dekat TJ guys. Dulu Datuk TJ ni dengan kawan-kawan dia masuk hutan dekat Gunung Tunggal kawasan Segari berhampiran Pantai Remes. Kawasan tu memang tak pernah dimasuki oleh manusia pun. Berjaya jugalah dia orang tembak beberapa ekor binatang. Disebabkan terlalu asyik memburu, Datuk TJ ni dah terpisah pula dengan kawan-kawan dia. Sebab dia ternampak seekor rusa besar. Dia ikut je rusa tu dengan berhati-hati guys. Dia pintas rusa tu ikut sebelah kiri. Terus dia ambil tempat dekat sebalik pokok besar. Dia dah aim tepat senapang dekat kepala rusa tu guys. Tapi rusa tu macam tahu je guys. Rusa tu rendah ke badan. Dia terus menyelinap dekat depan Datuk TJ ni dan terus hilang. Terkejut bercampur hairan lah Datuk si TJ ni. Tapi Datuk dia bukanlah manusia yang mudah putus asa guys. Dia cari juga jejak rusa tu. Dia perhatikan arah mana tapak kaki rusa tu lari. Dia cium-cium daun kering yang ada dekat situ. Lepas tu dia rapatkan telinga dia dekat tanah. Tapi susah jugalah nak kesan rusa tu. Masa Datuk si TJ ni tengah pusing-pusing dekat kawasan tu, ada seekor rusa lain pula muncul dekat depan Datuk dia guys. Rusa tu lebih besar dan tegap dari rusa yang pertama tadi. Mata rusa tu berkilau-kilau guys. Datuk Siti J ni apa lagi tak melepaskan peluang lah. Terus je lepaskan tembakan. Bam! Terkena dekat kening rusa tu. Dia ambil golok perak dia nak sembelih rusa tu guys. Golok tu dihalakan depan mata dia dulu dan baca sesuatu. Lepas tu dia menghentakkan hulu golok tu dekat tanah. Bam! Baru dia nak sembelih rusa tu guys, rusa tu terus bangun balik. Bam! Sekarang depan mata Datuk dia wujud 2 ekor rusa. Dia mula terasa ada sesuatu yang tak elok akan terjadi ni guys. Datuk dia terus lepaskan tembakan. Pam! Kena salah seekor rusa tu dekat kening. Pap! Rusa tu rebah dan bangun balik jadi 3 ekor guys. Datuk dia terus tembak bertalu-talu. Bam! 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 Rusa terus menjadi 3, 4, 5, 6, 7 ekor guys. Daun-daun hutan dekat kelina Datuk TJ ni bergerak-gerak. Tanah yang dipijak tu jadi bersih tanpa selai daun pun. Datuk TJ ni tumbuk tanah dengan tangan kiri dia. Bam!
Dia tengah tumbuk ni, dia rasa daging pangkal leher dia gerak-gerak dan dia terus senyum. Dia teringat pesanan arwah nenek dia dari tanah seberang. Kalau memburu binatang dan terasa daging pangkal leher bergerak-gerak, alamatnya yang diburu bukan binatang lagi, tapi boleh jadi penunggu hutan, syaitan atau orang bunian. Dia letakkan senapang dekat atas tanah. Dia duduk bertafakur, mengumpulkan tenaga batin sambil membaca mentera yang diamalkan. Melalui panca indera batin Datuk TJ ni guys, dia dapat melihat dengan jelas bahawa rusa tu adalah jin penunggu hutan tu guys. Muka Datuk Siti TJ ni dah jadi merah padam, berpeluh-peluh, gigi dia dilagakan rapat-rapat, mata dia tak berkelip guys. Dia pandang depan, berdiri satu lembaga berbadan besar, bermata merah menyala, rambut panjang sampai ke tumit, giginya besar guys. Dua-dua batang gigi sebelah kiri dengan sebelah kanan terjulur keluar macam gading gajah. Dia diapit oleh 6 ekor jin yang lain. Kurang ajar punya manusia lanat. Lembaga tu bersuara guys. Daun-daun dekat hutan tu bergerak macam ditiup angin guys. Datuk Siti J ni diam je sambil bertafakur. Kau tahu kesalahan kau manusia? Lembaga tu bersuara lagi. Datuk dia diam je guys. Dia tutup lubang-lubang kelemahan yang ada dekat tubuh dia dengan ilmu batin yang diwarisi oleh arwah nenek dia. Sampaikan jin tu tak berpulang masuk ke dalam badan Datuk Siti J ni guys. Tidak, jawab Datuk Siti J ni. Kau masuk ke dalam kawasan larangan aku. Aku dah minta kebenaran, kata Datuk TJ. Aku tidak membenarkan, jawab jin tu. Kalau kau tidak membenarkannya, kenapa kau tidak memberi isyarat masa aku masuk tadi? Datuk TJ menjawab. Kau manusia biadab, pekik jin hutan tu. Pokok dekat hutan tu bergerak-gerak guys, macam kena tiup angin. Dialog antara Datuk TJ ni dengan jin dah semakin hangat guys. Secara perlahan-lahan bertukar pula kepada pertarungan kebatinan guys. Kemampuan dan kekuatan Datuk TJ ni benar-benar teruji. Mata Datuk dia bercahaya dengan urat-urat timbul di dahi dan lengan. Peluh jangan cakap lah guys, dah basah habis seluruh badan dia. Datuk Siti J ni tahu guys, kalau dia kalah dia akan rebah dan seluruh badan dia akan lebam. Jadi Datuk dia tekad untuk melawan dengan apa cara sekalipun guys. Masa tengah berlawan tu, Datuk dia terasa cuping sebelah kiri dia lembik. Terus dia senyum. Ni satu tanda baik, kemenangan akan berada di pihak dia. Datuk dia terus cakap, jong kelijong tali cemati tebang buluh bunting pagi melemang. Mentera apa tu? Belum pun habis dia baca mentera tu, dia terasa pangkal belikat dia keras macam batu guys. Dia tak boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Dia terus bertempik, seru nama guru ilmu batin ni guys. Lepas tu Datuk dia ambil senapang, terus dia cakap, kalau aku kalah, aku rebah. Kalau aku menang, aku berdiri dan kau pulang ke tempat asalmu. Dia terus lepaskan satu tembakan. Boom! Kena tepat dekat kening rusa tu. Rusa yang tadi ada 7 ekor terus hilang semua. Kawasan tu jadi sunyi sepi guys. Pemandangan Datuk TJ ni dah kembali normal balik. Yang ada dekat depan dia sekarang ialah sebatang pokok besar dengan akar-akar yang mencecah tanah. Datuk Siti J ni benang dalam pertarungan tu guys. Sebelum dia tinggalkan tempat tu, Datuk TJ ni cari anak-anak kayu bercabang 7 yang mengarah ke matahari jatuh. Anak kayu bercabang 7 tu dia tikam ke tanah, cabang-cabang yang 7 tu ke bawah. Lepas tu dia potong cabang yang 7 tu dengan berkata, ini kawasan manusia dan kau telah pulang ke tempat asalmu. Datuk TJ ni pun cari arah dia mula masuk tadi. Dia duduk dekat situ lebih kurang setengah jam. Kemudian baru kawan-kawan dia datang. Semua binatang buruan dia dimasukkan ke dalam kereta Ford kepunyaan Datuk Siti J ni. Dalam perjalanan pulang, diorang singgah dekat pekan Pengkalan Baru. Diorang nak pergi makan minum di sebuah warung dekat surau tu guys. Kebetulan pula tuan warung tu kawan Datuk Siti J ni yang sama-sama datang dari Aceh. Datuk dia pun ceritakanlah tentang peristiwa yang terjadi dekat dia tadi. Menurut tuan punya warung tu, setiap pemburu yang berjumpa rusa yang berjumlah 7 ekor, selalunya cukup susah nak keluar daripada kawasan hutan tu. Kalau keluar pun akan sakit atau jadi separuh gila. Biasanya bila mereka sampai dekat rumah, mereka akan terus sakit dan meninggal. Masa sakit itulah mereka tidak tentu arah. Kalau silap dilayan atau tidak berjumpa dengan dukun yang handal, penyakit tu akan berjangkit pada si anak. Biasanya akan kena pada anak bongsu guys. Tuan warung tu cakap dekat Datuk DJ. Datuk dia terdiam guys. Dia ajak tuan warung tu pergi ke tepi sungai. Datuk dia minta tuan warung tu dimandikan dia dengan air yang bercampur dengan 7 jenis daun untuk mengelakkan badi rusa tu ikut Datuk Siti J ni balik ke rumah. Nasib baik guys, Datuk dia tak terkena sebarang penyakit. Lagi kuat dia nak pergi memburu tu adalah. Asal terdengar je kawasan tu ada landak, kancil atau kijang, dia tak lepas peluang, dia terus pergi memburu. Kalau tak dapat waktu siang, dia pergi waktu malam. Memburu ni guys dah jadi macam darah daging dia dah. Kalau dah sampai masa dia nak pergi memburu, tak ada siapa boleh halang guys. Dia tak peduli dah. Kalau larang juga, Datuk Siti J ni akan naik angin. Selalu yang
kena marah nenek si TJ ni lah. Nenek dia memang tak suka dengan perangai datuk dia. Datuk TJ ni juga cukup rajin belajar ilmu-ilmu kebatinan ni. Dia pernah bertapa dekat Gua Ulu Licin selama 7 hari 7 malam guys, tanpa makan sebiji nasi pun. Tapi badan dia tetap steady, tak susut pun. Kalau dia dengar ada dukun ilmu batin yang mengubat orang cara dengan kebatinan, Datuk si TJ ni tak segan-segan nak berkawan dan mencuri ilmu dari dukun tu. Anehnya guys, datuk dia tak berhajat pun nak jadi seorang dukun. Semua yang dicari hanyalah sekadar untuk perlindungan diri, kata datuk dia. Pada satu pagi Ahad, ada seorang kawan Datuk si TJ ni datang dari Taiping, Toki Kilang Kopi. Orang Cina guys, nama dia Lee Kong Hua. Agak lama juga diorang bincang. Last Datuk si TJ ni ambil keputusan untuk pergi memburu babi yang selalu merosakkan tanaman dia dekat paya besar. Kawan dia pun bersetuju. Diorang terus pergi ke balai polis Beruas untuk bagi tahu tentang hajat diorang nak memburu babi. Hasrat diorang tu pun tidak dihalang oleh pihak polis sebab kawasan paya besar masih lagi belum terlibat dengan kawasan hitam. Ialah masa tu zaman komunis kan. Diorang pergi naik kereta Ford, masuk ke dalam kawasan paya besar, ikut jalan 6 kaki. Sampai dekat kawasan kebun getah tu lebih kurang pukul 10 pagi guys. Lepas tu diorang ikut jejak tapak kaki babi yang menghala ke arah utara. Lebih kurang 2 jam berjalan, seekor babi pun diorang tak jumpa lagi guys. Tapi diorang tak putus asa guys. Kawan Datuk si TJ yang Cina tu dah rancang dah. Bila dapat babi hutan nanti, dia bawa babi tu balik dengan lori kawan dia yang dah bersetuju nak datang ke kebun getah Datuk TJ ni lebih kurang pukul 3 petang nanti. Dia agak-agak paling kurang pun 5 ekor babi dia akan dapat guys. Sebab dia tahu Datuk si TJ ni memang cekap menembak guys. Jalan punya jalan, akhirnya guys, diorang terserempak dengan seekor babi hutan yang besar. Datuk si TJ ni apa lagi, terus dia tembak. Tapi guys, babi tu cepat-cepat lompat masuk dalam belukar. Diorang pun cari lah dekat belukar tu. Tiba-tiba babi tu keluar belukar guys, terus berlari ke ulu dendang. Diorang terus kejar. Masa kejar tu, diorang terserempak pula dengan satu kumpulan babi. Dan babi yang diorang kejar tu guys, tak jauh dari kumpulan babi tu. Dia sudah luka, kata Datuk si TJ ni. Hati-hati, babi hutan kalau luka selalunya ganas, kata kawan dia. Aku tahu, kau tunggu dekat sini, dia mesti ditembak. Kalau tak diserang kita balik, kata Datuk si TJ ni dekat kawan dia. Datuk si TJ ni guys, pintas babi tu daripada belakang. Babi tu pusing menghadap Datuk si TJ ni guys. Dia terus menghala ke muncul senampang dekat arah kepala babi tu guys. Macam biasalah, Datuk dia mesti aim dekat kening setiap binatang buruan dia guys. Bila pemetik senampang tu nak ditarik, babi tu pusingkan badan dia dan terus masuk ke hutan sebelah kiri. Datuk si TJ ni terus ikut babi tu daripada belakang. Dengan tenang dia ikut. Dan ada satu ketika babi tu berhenti guys. Datuk TJ ni cari pot baiknya untuk lepaskan tembakan. Entah macam mana guys, macam ada something yang tarik tangan Datuk TJ ni, petik senapang tu. Meletuplah senapang tu. Babi terkejut terus lari. Datuk TJ terus kejar sampai ke hulu sungai Dendang. Dekat seberang sungai tu, dia nampak babi hutan tu tengah menyondol-nyondol tanah guys. Datuk TJ ni jalan je ikut tebing sungai ke hulu. Dia menyeberangi melalui sebatang pokok merbau yang tumbang merintangi sungai Dendang tu. Bila dah sampai dekat seberang, Datuk TJ ni tak boleh nak dekat dengan babi tu guys, sebab dipisahkan dengan satu kolam kecil yang airnya keruh. Kalau Datuk TJ ni nak lepaskan tembakan dari situ pun boleh, tapi dia tak nak. Dia nak tembak babi tu dari jarak dekat guys. Datuk TJ ni pun lompat kolam kecil tu yang seruas kira-kira 5 kaki tu. Dia merangkak dan mencari pot yang baik guys. Babi hutan tu terus je sondol-sondol tanah. Datuk si TJ ni berdiri sebalik pokok ara. Tiba-tiba dia terasa telinga dia berdesing guys. Sing, pandangan dia berubah dan menjadi berpinah-pinah. Datuk TJ ni guys, dia rasa macam berada di satu dunia yang lain. Sunyi je tapi amat menyeramkan guys. Dengan pokok-pokok yang beraneka ragam dengan akar-akar yang berjuntai-juntaian guys. Datuk si TJ ni ingat semua yang jadi sebab dia terlalu letih. Sebab banyak buang masa dia berlari tadi. Dia nak tembak juga babi tu guys. Kalau babi tu tak mati, nanti dia mengamuk. Semua peneroris getah dekat paya besar tu semua kena serang nanti. Datuk si TJ ni tahu kalau babi hutan mengamuk cukup buruk padahnya guys. Dia tengok babi hutan tu menyondol tanah dekat pangkal pokok besar tu. Dia letak ke bontot senapang dia dekat bahu. Dengan berhati-hati guys, dia pun tarik pemetik senapang tu. Tak! Senapang tu tak berbunyi guys. Babi hutan tu terus menyelinap dekat balik pokok besar tu. Dari celah pokok besar tu pula guys, muncul seorang perempuan yang sungguh cantik. Dia datang dekat Datuk si TJ ni. Dia beritahu babi tu berada tidak jauh daripada pokok tu. Dia suruh Datuk TJ ni kejar. Tapi Datuk si TJ ni dah tahu ini semua perangkap je. Perempuan dekat depan Datuk TJ ni terus bercakap dengan manja guys. Dengan bau yang sangat wangi menyusuk lubang hidung Datuk si TJ ni. Datuk si TJ ni guys merasakan diri dia seakan-akan melayang je. Terus dia cepat-cepat bertafakur dan menyatukan mata batin dia dan seluruh kekuatan panca indera dia. Dia rasa macam ada satu kuasa yang menyuruh dia balik ke seberang sungai guys. Datuk si TJ ni menentang kuasa tu dengan penuh keyakinan. Kali ni dia rasa macam nak kalah dah guys. Dia terdengar suara perempuan cantik tu ketawa.
Datuk Siti J ni buka mata, perempuan tu dah hilang dah guys. Datuk Siti J ni patah balik. Bila dia sampai dekat seberang sungai, suara berdesing dekat telinga dia tu dah hilang. Pandangan dia dah jadi normal balik. Pokok-pokok besar yang dia nampak bergayut dengan akar tadi guys, sebenarnya pokok-pokok kecil yang tak ada akar bergayut pun. Dia duduk dekat situ kejap, lepas tu kawan dia yang Cina tu sampai. Kenapa? Tanya kawan Datuk Siti J ni. Kita balik, jawab Datuk Siti J. Dia orang pun cepat-cepat patah balik pergi ke kebun getah. Sampai dekat situ guys, dah ada lori yang tengah tunggu diorang dekat situ. Datuk Siti J ni terkejut guys, sebab dekat sebelah pemandu lori tu ada 2 orang anggota polis. Seorang berpangkat sarjan dan seorang lagi polis biasa. Datuk TJ kenal yang berpangkat sarjan tu, nama dia Ali atau Sarjan Ali, orang Paya Ara. Kenapa tu? Tanya Datuk TJ dekat sarjan tu. Kalau saya tahu tadi awak nak memburu, saya tahan dah. Saya tahu awak akan sampai ke Ulu Bendang, kata sarjan tu. Datuk TJ diam je. Lepas tu Sarjan Ali terus menyoal Datuk Siti J ni kalau dia mengalami perkara ganjil semasa memburu tadi. Datuk Siti J ni pun ceritalah apa yang jadi. Saya dah agak dah, kawasan tu memang keras dan banyak penunggu. Banyak orang yang memburu kat situ tak balik-balik. Sebulan dulu Cina dari Setiawan hilang gaib entah ke mana. Bila dikesan cuma jumpa kain dan rangka je yang tinggal, kata Sarjan Ali. Meremang terus bulu roma Datuk Siti J ni dengar. Lepas tu diorang keluar pergi ke jalan besar, terus balik rumah. Apa yang diberitahu oleh Sarjan Ali tu guys, membuatkan Datuk Siti J ni nak sangat pergi memburu dekat kawasan tu. Tapi hasrat tu dibatalkan selepas Datuk Siti J ni jumpa dengan seorang tua di kampung Cangkat Berangan. Orang tua tu cakap, jangan pergi. Kalau kau menerima cakap perempuan tu yang menyuruh kau mencari babi tu, kau akan hilang entah ke mana. Saya nak jumpa juga, kata Datuk TJ. Tambahkan lagi ilmu pendinding diri kau tu, kata orang tua tu. Nama orang tua tu ialah Tok Aki Simbang. Waktu muda dulu, dia seorang pendekar yang pernah terlibat dalam peperangan Larut. Dia adalah orang kuat Long Jaafar. Datuk TJ ni pun belajar lagi beberapa ilmu kebatinan dengan Tok Aki Simbang. Orang tua tu pun menurunkan ilmu dia dekat Datuk TJ. Datuk TJ ni berazam untuk berjumpa perempuan cantik tu lagi. Okay guys, sampai sini je video untuk hari ni. Kalau korang nak aku sambung cerita ni, sila like, komen dekat bawah dan share video ni. Bagi korang yang masih baru di dalam channel aku ni and suka dengan konten-konten yang aku buat, harap korang boleh subscribe channel aku dan tekan loceng notification sekali. Dan terima kasih kepada korang yang telah menonton video aku ni dan tunggu video aku selanjutnya. Adiosa.